Rakan-rakan anak muda yang turut datang dan hadir ke Gombak malam ini, ayah ibu dan juga sahabat-sahabat sekalian. Yang pertama saya nak tanya, datang ramai-ramai malam ni untuk apa? Datang ramai-ramai malam ini untuk apa sebenarnya? Adakah kerana kita tak ada benda lain kita nak buat? Adakah kerana kita ada masa, kehidupan kita selesa, kita datang untuk mengisi masa yang lapang? Tidak. Kita datang beramai-ramai malam ini kerana kita semua ada agenda yang nak diperjuangkan. Agenda perubahan yang tak pernah henti-henti diulang, yang tak pernah henti-henti diperjuangkan sejak daripada 1998 lagi. Dan ini diwarisi sampai sekarang. Sebab perjuangan kita masih lagi belum tamat. Ini satu perkara yang harus kita semat dalam diri kita. 2018 kita menang, masuk ke Putrajaya. Tapi 22 bulan kemudiannya kita dikhianati. Kita jadi pembangkang semula, dalam erti kata yang lebih mudah. Sejak itu juga daripada langkah Sheraton yang berlaku itu, kita mengalami banyak tolak, kita banyak mengalami turun naik dalam arena politik hari ini. Yang akhirnya membawa kita kepada sekarang ini, iaitu ambang menjelang pilihan raya ke-15. Kita sudah pun mencuba segenap cara untuk kita rampas kembali kerajaan yang dikhianati tersebut. Kita sudah cuba berapa banyak usaha yang akhirnya memperlihatkan bahawa kerajaan yang wujud hari ini mereka tidak akan lepas dengan begitu mudah. Sebab yang kita lawan hari ini yang namanya UMNO Barisan Nasional dengan rakan subahatnya Perikatan Nasional Bersatu dan semua ini, mereka bukan orang baik. Dia tak pernah hormat mandat rakyat. Dia tak pernah hormat dengan kehendak rakyat. Dia naik pun bukan kerana rakyat. Dia naik kerana hasad dan dengki. Dia naik kerana kerja-kerja khianat. Dia naik kerana mereka ni orang yang hanya nak kejar kuasa, jawatan dan kekayaan dalam negara. Sebab itu mereka naik. Dan kita nak lawan dengan mereka, kalau sekadar kita letak pemimpin-pemimpin politik untuk berhadapan dengan mereka ini, kita tak mampu, saudara-saudari. Kita tak mampu. Sebab itu akhir sekali, kita percaya seperti 2018, yang boleh tumbangkan mereka ini hanyalah kuasa rakyat. Dan hari ini kita kumpulkan kuasa rakyat tersebut. Saudara-saudara yang saya hormati, dalam tempoh sebulan ini saya kira kita kerja keras. Kita boleh tengok kempen demi kempen, gerak kerja demi gerak kerja, pentas demi pentas, jelajah demi jelajah. Dalam tempoh selepas pemilihan, saya ingat bulan Julai yang lepas, sampai ke hari ini tinggal 2-3 negeri lagi yang kami di peringkat Angkatan Muda Keadilan tak sampai lagi. Kita masuk ke kampung-kampung, kita jelajah dari negeri ke negeri. Ke Johor kita pergi, ke Perak kita pergi, ke Perlis kita sampai ke Sabah pun kita terbang untuk bangkitkan kembali semangat rakyat. Dan menuju pilihan raya 15, kita tahu bahawa rakyat di bawah naungan Parti Keadilan Rakyat dan Pakatan Harapan bersedia untuk tumbangkan UMNO Barisan Nasional. Sebab kita yakin inilah peluang sekali lagi yang diberi peluang kepada kita. Kita tahu kadang-kadang yang berada di luar, yang disebut sebagai atas pagar dan sebagainya, dia ada kerisauan, dia ada ketidakyakinan. Dia lihat politik negara yang serba cacah merbah ini, dia merasakan bahawa boleh harap lagi ke orang politik. Dia risau kerana dia tak nak tengok kehidupan dan masa hadapan yang lebih gelap. Dia tak sanggup. Mereka serik bila dalam keadaan pandemik 2 tahun yang lalu, kita masih lagi terpaksa hadap dan layan krisis-krisis politik dalam negara. Orang di luar sana yang berada atas pagar ni, mereka hilang keyakinan terhadap institusi politik kita. Sebab itu hari ini kita hidupkan semula. Kita datang dengan bukan lagi janji-janji semata-mata, tapi kita datang dengan kesungguhan. Kita bagi tahu, ya betul, 22 bulan di waktu Pakatan Harapan pernah jadi kerajaan di Putrajaya, kita ada banyak kelemahan, kita ada banyak kekurangan. Dan jangan anggap kita tak tahu, jangan anggap kita tak sedar, jangan anggap kita tidak insafi apa yang kita lakukan. Kita tahu ini.
Dan sebab itu bila kita nak masuk dalam pilihan raya ke-15 kali ini, kita hari ini adalah pihak dan parti politik yang jauh lebih bersedia untuk jadi kerajaan yang jauh lebih baik daripada 22 bulan sebelum ini. Dan kena ingat juga, waktu kita jadi kerajaan 22 bulan tersebut, kita pun tak ada Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam kabinet. Dan hari ini kita masuk dengan prinsip dan juga permukaan yang jauh lebih jelas. Kita tak ada dolak dalik lagi kali ini. Kita masuk, agenda utama kita adalah untuk bersihkan negara. Kita masuk, agenda utama kita untuk hapuskan rasuah. Kita masuk, agenda utama kita adalah untuk teruskan kerja-kerja reformasi yang tertangguh. Ini yang kita nak bagi tahu pada rakyat di luar sana. Dan Alhamdulillah, saya ingat daripada jelajah yang pernah kami gerakkan, dan saya percaya wanita juga turut sama bergerak jauh. Malah sekarang ni kalau tak silap Kak Fadlina, ketua wanita kita pun, beliau baru habis program di Pulau Pinang, tak dapat bersama dengan kita. Tapi tak apa. Artinya kita tengah berada di ground. Semua pemimpin kita sedang berada di sana dan sini, kita tengah buat kerja-kerja yang patut kita buat. Iaitu apa? Bersama dengan rakyat, berdamping dengan rakyat, dengar suara rakyat, bawa suara rakyat. Angkatan Muda Keadilan hari ini jadi, orang kata, sebagai salah satu penggalas tanggungjawab yang agak besar. Malah boleh jadi yang paling besar sekarang. Kita faham tanggungjawab yang cukup berat ini. Orang tanya, orang nak tahu, mampukah tidak Angkatan Muda Keadilan dan juga Angkatan Muda Harapan ini buktikan dalam pilihan raya ke-15 kali ini, kita dapat bawa tarik atau tidak sokongan daripada pertama sekali pengundi kali pertama dan pengundi muda yang membentuk lebih 40% daripada keseluruhan pengundi dalam negara. Besar cabarannya. Tapi kita kena tahu bahawa dalam berhadapan dengan situasi ini, dalam menggalas tanggungjawab ini, ia bukan hanya terletak kepada kita semata-mata. Ia terletak pada semua daripada kita. Setiap orang perlu mainkan peranan. Setiap orang perlu ambil tanggungjawab yang sama. Tapi kami janji, Angkatan Muda Keadilan tetap akan jadi penggalas tanggungjawab nombor 1 dalam memastikan golongan muda PRU 15 akan keluar mengundi dan gerakkan perubahan dalam negara. Kita umumkan kehadiran yang amat berhormat Menteri Besar Selangor YB Datuk Seri Amiruddin Syahari. Okey. Ambil nafas sikit. Saudara-saudara yang saya hormati, beberapa hari yang lepas kami di Taman Medan, Taling Jaya, kita buat pentas Angkatan Muda yang pertama. Tarik penduduk tempatan untuk datang, dengar dan bersama dalam majlis yang kita. Kita bariskan lebih 20 orang penceramah dan kebanyakannya adalah orang-orang muda. Kerana kita nak tengok dan kita nak tampilkan, kita nak tunjuk kepada musuh-musuh politik kita, ini Pakatan Harapan, ini Parti Keadilan. Kita tak pernah tandus kepimpinan baru. Kita tak pernah ketandusan orang-orang muda yang boleh ke hadapan dan perjuangkan agenda rakyat. Dan dalam majlis yang itu juga saya peringatkan ramai orang. Penting orang muda ni, dalam kali ini selalu disebut, antara dapatan atau kajian yang selalu disebut, dia kata 70% atau lebih anak muda tidak berminat dengan politik. Tidak berminat dengan politik. Dalam masa yang sama, walaupun keadaan 70% tidak berminat dengan politik, 80% lebih pula menyatakan bahawa mereka bersedia untuk turun dan juga mengundi dalam pilihan raya ke-15 yang akan datang. Jadi apa yang berlaku sebenarnya? Setara 70% yang mengatakan mereka tidak minat dengan politik ini, bukan kerana mereka tak ada kesedaran, bukan kerana mereka tak tahu apa-apa pasal politik, bukan kerana mereka meluat dengan politik. 70% ini dia kata dia tak minat dengan politik kerana dia tidak yakin dengan institusi kita. Dan ini tugas kita. Bila kita bariskan orang-orang yang betul, kita bariskan orang-orang yang mampu memimpin, kita bariskan orang-orang yang kita tahu tak akan curang dan khianat,
maka 70% yang tak minat dengan politik tadi akan kembali yakin dengan kita. Jadi tanggungjawab kita adalah untuk kekalkan Parti Keadilan Rakyat dan juga Pakatan Harapan ini sebagai sebuah parti yang berintegriti. Perlu kekalkan kita punya maruah dan prinsip selama ini. Kita tak boleh terima lagi golongan khianat. Kita tak boleh angkat lagi orang-orang yang satu hari nanti hanya akan jaga kepentingan diri sendiri. Dan kita yakin dalam pilihan raya ke-15, sebab itu kita cakap tadi, akan datang pilihan raya ke-15 ini, kita lebih yakin berbanding 22 bulan yang lepas. Kita tahu orang-orang jahat, orang-orang khianat, orang-orang yang hanya pentingkan kekayaan dan kepentingan diri ini, semua kita dah wipe out. Semua kita dah halau, semua kita dah bersihkan. Yang tinggal hari ini betul-betul adalah orang yang nak berjuang dan mereka hanya nak perjuangkan rakyat. Yakinlah perkara ini. 70% anak muda di luar sana yang kalau ada antara mereka tu dengar apa yang diucapkan saudara, yakinlah ini masa depan kamu. 80% saya sebut tadi akan turun mengundi. Sebab apa mereka akan turun mengundi? Di Johor, kalau kita ingat, walaupun kita jangkakan tinggi jumlah dan bilangan pengundi umur 18 dan juga pengundi kali pertama, tapi mereka tak turun. Sebab kita tak selesaikan yang 70% tadi. Dan sekarang, kalau kita dah selesaikan keyakinan mereka, insya-Allah 80% inilah yang akan menangkan Pakatan Harapan nanti. Saudara-saudara yang saya hormati, tak cukup juga kalau kita tak ingatkan diri saya, ataupun tak ingatkan diri kita bahawa kita boleh sedikit tarik nafas lega bila kita tengok Najib Tun Razak dipenjarakan. Saya nak sebutnya, kalau yang ingat, orang lama ingat, orang baru kadang dia tanya saya, abang dulu buat apa? Tua betul aku ni kan. 2011, saya ingat 2011 Disember, saya turunkan dera gambar Najib Tun Razak. Lu bayangkan, 11 tahun kemudian, baru Najib Tun Razak ni masuk penjara. Itulah yang saya kutip, itulah pengalaman yang ajar saya. Bahawa kalau kita putus asa, kita cuba sekali putus asa, memang kita tak dapat capai. Jangan kita putus asa. Jalan ini jalan panjang. Jalan ini jalan panjang. Bermula 2011 saya nak tengok Najib Tun Razak ni masuk penjara. 2022 baru dia masuk. Bayangkan kalau kita yang ni duduk sini ni, kita nak perjuangkan reformasi. Jangan ingat 1998 kita berjuang sekali dan 1999 kita boleh dapat tengok hasil reformasi. Tak dapat. Begitu juga bila kita menang 2008, kita nak tengok terus hasil daripada perjuangan 2008 tersebut pada tahun 2009. Memang tak dapat. 2013, kalau kita putus asa dengan usaha yang kita gerakkan sebagai sebuah pakatan, tak dapat kita. Dan samalah 2018, kalau waktu itu kita putus asa dengan segenap usaha yang telah kita gerakkan, maka kita pun tak dapat buka ruang demokrasi selama 22 tersebut. Dan hari ini saya minta perkara yang sama. 2022 ataupun 2023 akan datang, jangan kita putus asa dan jangan kita berhenti bekerja. Biar kita datang malam ini bukan hanya untuk dengar ceramah. Bukan kita datang malam ini hanya untuk bertemu dengan rakan-rakan. Biar kita datang malam ini sama macam kita hadir pada convention, sama macam kita hadir di Kongres Pilihan Raya yang lepas, sama macam kita hadir malam ini adalah tujuannya untuk kita cipta dan tarik, bina, bangunkan semula semangat kita, terutama kalangan anak-anak muda di belakang sana, untuk kita cipta sekali lagi kemenangan dalam pilihan raya ke-15 insya-Allah. Dalam minit yang Azman boleh saya turun dah. Dalam minit-minit terakhir ni, terakhir saya nak sebut. Anak muda, kamu ingat satu perkara. Negara ini hari ini kita sebut sebagai sebuah negara merdeka. Negara merdeka artinya rakyatnya merdeka. Tapi kamu kena tahu, negara ini mungkin merdeka daripada penjajah, tapi kita masih belum merdeka daripada penjara. 2 tahun negara ini dilanda dengan pandemik. 2 tahun jugalah rakyat dalam negara ini terseksa. Kamu tahu apa berlaku dalam negara ini? Selama 2 tahun pandemik, rakyat hilang pekerjaan, perniaga kecil gulung tikar, orang yang sebelum ini tak ada pendapatan langsung papa ke dana,
Orang kaya, konglomerat besar, bank-bank besar masih catat untung. Billionaire makin bertambah. Kerajaan kita buat apa? Hisap gam ke? Dia tengok rakyat susah. Orang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Tapi tak ada usaha yang betul-betul dibuat oleh kerajaan. Sebab itu kerajaan ini kerajaan yang perlu diturunkan. Sebab itu kerajaan ini kerajaan yang perlu untuk kita ganti dan tumbangkan. Dan kena ingat, bila saya sebut merdeka, ia bermula daripada orang muda. Tahun 1938, kalau tidak kerana dua orang anak muda, Ishak Haji Muhammad dan juga Ibrahim Yaakob, yang umurnya 27 tahun dan 29 tahun, dia tak mulakan Kesatuan Melayu Muda, dia tak mula laungkan kemerdekaan, hari ini negara kita masih lagi dijajah. Kerana orang muda pada tahun 1938 lah negara ini merdeka. Maka saudara-saudari yang hadir anak muda di belakang sana, kalau nak tengok negara ini bebas daripada penjara, nak tengok bebas daripada penyangak, nak tengok bebas daripada penyamun, perompak, kamu kena lakukan sesuatu pada usia kamu hari ini. Jangan tunggu orang lain yang buat. Ini adalah tanggungjawab, ini adalah perjuangan untuk orang muda. Dan saya tinggalkan pesanan tersebut. Saya ucap terima kasih kepada semua yang hadir jauh dan dekat. Semoga perjuangan keadilan dapat kita pertahankan bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.